My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어딜 가도 당당당 등장은 짜짜짜 띠자 팡팡팡. Salam sejahtera, saya Avila Rasia alias Tommy, pemegang kad metrik 151041. Saya akan memulahkan pembentangan kami dengan konsep sentrik, sentrik Malaya dan juga sentrik Barat ataupun Eurosentrik. Konsep sentrik adalah satu unsur kecenderungan yang muncul dalam bentuk pendekatan yang digunakan dalam penulisan sejarah. Penulisan sentrik juga adalah dari aspek ekonomi, perundangan, politik serta ia berbentuk ideologi, tema, kepercayaan tertentu dalam menerangkan sesuatu peristiwa sejarah. Seterusnya, konsep sentrik Malaya. Sentrik Malaya adalah penulisan sejarah Malaya yang bersentrikkan Malaya dan sejarah yang dihasilkan adalah untuk memberikan tumpuan kepada pelakuan orang atau situasi di negara sendiri. Akhir sekali, Eurosentrik. Penulis mengutamakan tokoh atau memelihara segala kepentingan pihak barat sahaja. Sentrik barat juga berfokuskan kepada penulisan mengenai politik dan ekonomi. Selain itu, penulis hanya menonjolkan sumbangan atau peranan seseorang tokoh. Akhir sekali, penulis merendahkan ketepatan sejarah tradisional Malaya. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada Saudari Karissa. Terima kasih kepada Saudari Avila atas pembentangan itu sebentar tadi. Baiklah, saya Karissa Glock Anak Ramli akan meneruskan pembentangan saya untuk mengupas isu berkenaan dengan bentuk persejarahan Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Bentuk persejarahan Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua ini lebih bersifat Eurosentrik di mana karya-karya persejarahan Malaysia tertumpu kepada aspek politik atau ekonomi yang menganggap-agungkan Barat sebagai kuasa penjajah. Bentuk persejarahan Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua ini, kebanyakan karya-karyanya tertumpu kepada golongan pentadbir British. Sebagai contohnya, karya persejarahan Malaysia ini dapat dilihat menerusi karya British Malaya dikarang oleh Frank Swettenham. Karya British Malaya itu bersifat Eurosentrik kerana Frank Swettenham seolah-olah menentukan rangka bidang sejarah di tanah Melayu itu sendiri, di mana beliau hanya melihat sejarah itu dari kacamata politik semata-mata dan hanya mengutamakan kehadiran penjajah berbanding dengan masyarakat setempat. Beliau juga turut memaparkan sumbangan positif yang diberikan oleh pihak Barat kepada masyarakat Melayu di tanah Melayu. Hal ini bermakna mereka memberi idea diplomasi pihak Barat kepada masyarakat Melayu di tanah Melayu pada ketika itu. Menerusi karya yang berjudul British Malaya ini, pihak Barat menunjukkan bahawa mereka mengaplikasikan konsep mengamalkan segala cara dalam kegiatan imperialisme mereka di tanah Melayu. Sebagai contohnya, isu berkenaan pengenalan sistem residen dan juga temeranya perjanjian persekutuan antara negeri Pahang, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu pada tanggal 1 Julai 1896. Keadaan ini menunjukkan bahawa pihak Barat berupaya untuk menyeragamkan dan memajukan setiap negeri di tanah Melayu tersebut. Dan keadaan ini juga memaparkan bahawa pihak Barat mampu membawa perubahan kepada masyarakat Melayu di tanah Melayu itu sendiri. Jadi, apa pandangan Frank Swettenham terhadap pemerintahan dan penduduk di tanah Melayu pada ketika itu? Frank Swettenham telah mengkritik sistem politik orang Melayu kerana dianggap malas dan tidak ada mempunyai apa-apa peraturan. Beliau juga berpandangan bahawa sekiranya Pahang bergabung dengan negeri Perak dan Selangor, maka masalah hutang di negeri Pahang itu dapat diselesaikan. Tambahan pula, beliau juga berpandangan bahawa pihak kolonial British, terutamanya Residen General, bertanggungjawab ke atas segala hal ehwal dalam negeri di tanah Melayu. Keadaan ini menunjukkan bahawa Frank Swettenham menceritakan kejayaan campur tangan pihak British di tanah Melayu, memandangkan Raja-Raja Melayu pada ketika itu terdapat bersetuju untuk menandatangani perjanjian persekutuan pada tanggal 1 Julai 1896 tersebut. Perkara ini jelaslah bahawa
Frank Swettenham telah mengangkat isu kejayaan pentadbiran kolonial bertapak di tanah Melayu. Baiklah saudara dan saudari, seterusnya kita akan beralih pula kepada bentuk persejarahan Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua menerusi karya Kitab Tawarikh Melayu. Kitab Tawarikh Melayu ini dikarang oleh R.O. Winstead. Karya Kitab Tawarikh Melayu yang dikarang oleh R.O. Winstead ini bersifat Eurocentrik, di mana beliau terdapat merendah-rendahkan kaum Melayu. Beliau terdapat menyentuh isu mengenai peranan kaum Melayu yang merangkumi pelbagai suku bangsa termasuk suku bangsa Semang dan juga suku bangsa Batak. Pada zaman sekarang, kita dapat tahu masyarakat Melayu ada juga terdiri daripada pelbagai suku bangsa termasuk masyarakat orang asli. Jadi, apa pandangan R.O. Winstead terhadap penduduk di tanah Melayu pada ketika itu? R.O. Winstead berpandangan bahawa masyarakat Melayu yang mendiami di tanah Melayu sejak dari dahulu lagi jauh lebih cerdik berbanding dengan masyarakat Melayu yang merangkumi suku bangsa seperti kaum Semang yang dianggap lemah. Pandangan beliau ini terbukti bahawa beliau melihat sudut dari segi pandangan berat sebelah, di mana beliau tidak menilai dari segi sudut positif berkenaan dengan perwatakan sesuatu bangsa yang dikaji tersebut. Malah, beliau juga menilai masyarakat Melayu yang merangkumi pelbagai suku bangsa seperti kaum Semang ini sebagai primitif, di mana beliau ini seolah-olah ingin menyatakan bahawa Islam itu tiada jati diri yang kuat dan tidak mempunyai kekuatan untuk membina sebuah tamadun yang baru dan hebat. Pandangan beliau ini amatlah tidak wajar kerana ini jelas membuktikan beliau menyatakan masyarakat Melayu itu tidak bertamadun. Namun demikian, Islam itu mampu membina jati diri yang kuat dan mampu membina sebuah tamadun ataupun kebudayaan baru yang lebih hebat, berjiwa keislaman dan sekaligus membebaskan masyarakat Melayu daripada belenggu tahyum mayuh ataupun khurafat. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Izikin. Terima kasih saudari Karissa atas pembentangan sebentar tadi. Saya Nur Aizafira Izikin Muhammad Zainuddin bernombor metrik 150781 akan mengambil alih pembentangan ini. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan dengan bilakah seruan sentrik Malaya ini mula berkumandang dan memecah suasana sehingga menjadi isu hangat dalam bidang persejarahan negara kita. Sebenarnya persejarahan mula dipisahkan antara penulisan tradisional dengan penulisan moden yang lebih berilmiah semasa Perang Dunia Kedua meletus. Pada ketika itu, mula muncullah pelbagai karya pensejarahan yang dihasilkan oleh penulis tempatan yang mencakupi bidang yang lebih meluas dan tidak hanya memfokuskan kepada kolonial semata-mata. Seperti melihat tanah air pada tahun 1941 oleh Ibrahim Yaakob. Pada ketika ini juga, sifat nasionalisme sudah mula muncul dalam penulisan sejarah. Penubuhan Universiti Malaya pada tahun 1949 di Singapura merancangkan lagi aktiviti penulisan sejarah yang bersifat intelektual dan ini menjadi titik tolak kepada seruan sentrik Malaya oleh K.G. Trigoni. Namun, siapakah K.G. Trigoni ini? Apakah pandangannya terhadap sentrik Malaya? Ada baiknya jika kita berkenalan dahulu dengan K.G. Trigoni. K.G. Trigoni atau nama sebenarnya ialah Dr. Kennedy Gordon Philip Trigoni. Beliau dilahirkan pada tahun 1923 di Australia dan meninggal dunia pada 20 Julai 2015. K.G. Trigoni mempunyai latar belakang dalam bidang falsafah dan sejarah daripada Universiti Adelaide. Sebelum menyertai Universiti Malaya di Singapura pada 1953 dalam Jabatan Sejarah sebagai pensyarah kanan, beliau merupakan seorang anggota tentera udara Diraja Australia. Meskipun idea ini bukan idea terbaru bagi isu sentrik, namun kredit harus diberikan kepada Trigoni kerana beliau adalah antara sarjana barat yang terawal yang mengangkat dan menyuarakan isu sentrik, khusus untuk Malaya sentrik dalam pensejarahan Malaysia. Dalam pembelaan terawal oleh Trigoni, beliau mengatakan bahawa salah pokok dalam isu sentrik ialah isu pementasan watak dalam penulisan sejarah.
Hal ini dibuktikan apabila tahun 1958 melalui The Straits Times, Trigoning ada menyatakan bantahan terhadap isu ini yang berbunyi, Asia dan bukan orang Eropah di Asia semestinya yang menjadi tema kita. Sekiranya anda memikirkan hal ini, ia telah menjadi orang Portugis dan orang Belanda begitu tidak penting sekali dan hampir merupakan elemen luar semata-mata. Apa yang dicuba disampaikan oleh Trigoning ialah beliau mahukan aktor sejarah itu dilakukan oleh orang tempatan dan bukan orang barat kerana ianya merupakan pensejarah tempatan seperti karya-karya lepas yang meminggirkan orang tempatan dan mengagung-agungkan orang barat. Kata-kata bisa Trigoning yang dapat kami petik ialah penulisan sejarah Melaya menerusi pandangan Eropah sentrik adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Hal ini kerana beliau banyak melihat dan mengkritik karya-karya sejarah sebelumnya yang dilihat terlalu berpusatkan Eropah atau bersentrik Eropah dan amat penting untuk diberikan pembaharuan. Memetik kata-kata beliau dalam A History of Malaya oleh Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, Trigoning mendakwa penulisan sejarah Melaya masih belum dapat memisahkan dirinya daripada pihak Britain dan Barat. Bagi Trigoning, pensejarahan sebelum Perang Dunia Kedua atau sebelumnya banyak ditulis oleh sarjana Barat itu yang sangat jauh daripada seruan sentrik Melaya yang bersifat kebaratan. Misalnya, kami berikan contoh hasil karya Sir Frank Swettenham pada tahun 1907 berjudul British Malaya yang popular. Trigoning amat mementingkan penulisan sejarah itu ditulis semula untuk memenuhi aspirasi tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan pandangan barat dan tempatan adalah jauh seperti 360 darjah. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada saudari Nurin bagi menyambung perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari Ikin. Baiklah, saya Nurin Izayu akan meneruskan pembentangan tentang pandangan John Bustin terhadap penulisan pensejarahan Malaysia. Sebelum itu, saya lebih gemar untuk memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang beliau secara ringkas. John Bustin merupakan seorang sejarawan yang dilahirkan di Melbourne, Australia pada tahun 1927. Beliau juga pernah menjadi pengasas pengajian sejarah di Universiti tempatan iaitu Universiti Malaya. Beliau juga merupakan seorang dekan yang pertama dalam Fakulti Sastra. Selain itu, beliau juga gemar mengumpul pelbagai buku di Tanah Melayu yang merangkumi hampir ke semua bidang. Jadi tidak heran jika beliau sangat mahir dalam pensejarahan Malaysia. Dan terakhir, beliau juga mengemukakan satu syarahan yang bertajuk The Study of Modern Southeast Asian History. John Bustin menegaskan bahawa penukaran perspektif Eurocentrik kepada Asia sentrik adalah sangat tidak wajar. Hal ini amat jelas kerana ia sangat bertentangan dengan pandangan Trigoning yang memfokuskan ke arah Asia sentrik. John Bustin menganggap penukaran perspektif ini akan menjurus kepada suatu bentuk penulisan yang menyeleweng. Berkemungkinan bentuk penulisan yang dibuat lebih berfokuskan kepada propaganda semata-mata. Kedua, unsur dalam penulisan sejarah Malaysia itu sendiri. Umum sedia maklum, Malaysia sangat terdedah dengan unsur-unsur kebaratan kerana Malaysia telah dijajah bertahun lamanya. Maka, John Bustin percaya penulisan pensejarahan ini juga akan terselitnya unsur-unsur kebaratan dan beliau juga tidak mahu unsur barat dikritik dengan sesuka hati. Beliau juga mengecam penulisan pensejarahan Asia sentrik kerana dia menganggap sejarawan yang menulis penulisan bersifat Asia sentrik adalah bersifat dungu. Hal ini demikian kerana seperti yang saya katakan sebelum ini, penulisan yang bersifat Asia sentrik adalah bersifat propaganda. Ini bermakna para sejarawan pasti tidak akan bersifat objektif kerana mereka akan mengutuk kolonialisme semata-mata. Rajah yang saya sediakan merupakan pegangan yang dipegang oleh John Bustin. Beliau mengatakan bahawa sejarawan mestilah menerima
kolonialisme sebagai satu ciri sejarah Asia Tenggara moden. Maknanya di sini, para sejarawan perlu menerima segala bentuk fakta barat dalam penulisan mereka dan tidak menyisihkan penulisan barat dalam penulisan mereka. Seperti yang saya katakan di dalam slide yang sebelum ini, John Bustin menegaskan bahawa pensejarahan Malaysia ini tidak akan lari daripada unsur barat. Pandangan beliau sama seperti dengan pandangan sejarawan tempatan, iaitu Profesor Chia Boon Keng, iaitu dalam bukunya yang bertajuk Feudalisme Melayu, Ciri-ciri dan Pensejarahannya, yang menekankan faktor kebudayaan yang mempengaruhi penulisan pensejarahan di Malaysia. Beliau tidak kisah sekiranya para sejarawan menulis sejarah berkenaan barat. Ini yang dimaksudkan oleh John Bustin yang menegaskan ahli sejarah tidak akan lari dengan unsur barat. Beliau menginginkan sumber-sumber barat dimasukkan dalam pensejarahan Asia Tenggara termasuk Malaysia dan tidak mahu ahli sejarah terlalu menghentam kolonialisme yang terlalu teruk. Ia beranggapan kolonialisme telah sebati dengan penulisan sejarah di Malaysia, memandangkan orang-orang kolonial telah bertapak lama di Malaysia. Seterusnya, kemunculan semula kesedaran Asia juga telah menarik perhatian pandangan John Bustin. Hal ini demikian kerana apabila negara-negara di Asia Tenggara telah mencapai kemerdekaan mereka, mereka mula menyisihkan unsur-unsur barat di negara mereka. John Bustin sangat tidak senang dengan tindakan untuk meminggirkan elemen-elemen barat di negara-negara tersebut. Hal ini demikian kerana beliau beranggapan ia merupakan satu inisiatif untuk menghapuskan elemen-elemen barat dalam penulisan sejarawan tempatan. Oleh sebab itu, beliau sangat mengkritik orang-orang yang menyokong penulisan yang bersifat Asia-sentrik. Selain itu, kesedaran John Bustin terhadap sejarawan yang prejudis. Hal ini dilihat melalui pendekatan tradisi relativis. Walaupun ada seorang sejarawan barat cuba untuk menyingkirkan pandangan Europe-sentrik, tetapi sebenarnya dia tidak boleh lari dengan kebudayaannya sendiri. Hal ini bermakna sejarawan barat sukar untuk menginterpretasikan sejarah dari sudut pandangan Asia. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Saudari Nurin. Sekarang saya akan menyambung kembali pembentangan bagi pandangan tokoh-tokoh berkaitan perdebatan hangat ini. Sebelum saya membincangkan pandangan sarjana tempatan, saya ingin mengupas sedikit pandangan John Smail. Menurut John Smail yang banyak membahaskan isu Asia-sentrik ini, menyatakan kritikannya melalui artikel On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia pada tahun 1961. Kritikannya berbunyi, kekeliruan yang paling ketara dalam perbincangan krisis pensejarahan ini ialah istilah Eropah-sentrik dan Asia-sentrik. Beliau berpendapat bahawa Bustin itu sudah tersalah anggap dengan penyampaian Trigoning kerana Trigoning hanya menyeru untuk mengetengahkan orang Asia atau tempatan sebagai aktor utama dan bukan menghapuskan aktor barat secara 100% seperti yang difahaminya. Hal ini kerana bagi Smail, kebudayaan dan latar belakang bukan penting untuk pensejarahan. Menurut Zainal Abidin Abdul Wahid, seorang sarjana tempatan yang terkenal, menyatakan perbezaan nilai budaya Eropah menghalang mereka iaitu Barat daripada memahami dan menghargai sejarah tempatan. Zainal Abidin berkata dengan yakin tiada siapa pun dapat memahami orang Melayu lebih baik daripada orang Melayu itu sendiri. Pernyataan ini sebenarnya tidak lari jauh daripada pandangan Bustin yang cuba untuk menegakkan dan menjadikan isu budaya itu sebagai isu penting dalam pensejarahan. Bustin berpendapat bahawa seseorang sejarawan itu tidak mungkin boleh lari daripada kebudayaannya dan pendapat ini mempunyai perkaitan rapat dan persamaan dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Chia Boon Keng dari Universiti Sains Malaysia. Melalui karya Feudalisme Melayu, Ciri-ciri dan Persejarahannya, beliau menyatakan dari sudut persejarahan kolonial, pandangan para penulis Inggeris nyata
juga berbeza latar belakang dan pengetahuan mereka sendiri tentang sejarah Eropah Barat. Oleh sebab masyarakat mereka cuba melihat dan membandingkan ciri-ciri persamaan masyarakat feudal mereka dengan masyarakat Melayu tradisional. Jika latar belakang mereka lain, mungkin perbandingan lain pula yang dilakukan. Profesor Chia Bong Keng seperti menekankan faktor budaya itu penting dalam pensejarahan. Namun, ada persoalan yang mungkin bermain di fikiran. Adakah sarjana berbangsa asing tidak mampu menulis sebuah pensejarahan Malaysia yang bersifat objektif dan telus, tanpa unsur peribadi? Dan jika berbangsa Melayu pula, adakah mereka akan bersifat prejudis? Persoalan ini akan dijawab oleh saudari Nurin sebentar lagi. Saya tangguhkan dulu pembentangan bagi sesi saya. Saya memberi laluan kepada pembentang seterusnya iaitu Karissa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Izikin atas pembentangan itu sebentar tadi. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan saya untuk mengupas lagi isu berkenaan dengan pandangan sarjana tempatan menurut Profesor Emeritus Koh Kee Kim. Menurut beliau, seseorang sejarawan itu perlu mengkaji sesuatu peristiwa sejarah secara meluas dan tidak hanya berfokuskan kepada persejarahan era kolonial semata-mata. Hal ini bermakna para sejarawan perlu meliputi semua aspek termasuk aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan dalam pengkajian sejarah mereka. Secara tidak langsung ini menjadi titik tolak kepada sejarah autonomi di Malaysia. Pandangan beliau ini adalah benar kerana untuk memastikan sejarawan generasi baru perlu meluaskan lagi skop pemikiran mereka terhadap persejarahan Malaysia dengan lebih meluas dan lebih mendalam tanpa hanya berfokuskan kepada persejarahan era kolonial semata-mata. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa supaya mereka dapat menghasilkan penulisan sejarah yang seimbang dan dapat menguraikan fakta secara menyeluruh. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudari Nurin Izayu. Terima kasih kepada saudari Karissa. Berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh saudari Ikin sebentar tadi, iaitu adakah sarjana yang berbangsa asing tidak mampu menulis sebuah pensejarahan yang bersifat objektif tanpa ada unsur prejudis? Soalan ini sebenarnya telah dibincangkan oleh seorang sejarawan tempatan iaitu Kasim Ahmad yang menyatakan bahawa seorang sejarawan yang bertanggungjawab akan menulis pensejarahan yang bersifat objektif serta ia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan mereka sendiri. Pernyataan ini sebenarnya sedikit berbeza dengan pernyataan yang dinyatakan oleh John Basting. Kasim Ahmad menegaskan tidak semua sejarawan barat yang menulis sejarah tempatan bersikap pro-penjajah. Buktinya, ada seorang sejarawan barat iaitu Rupert Emerson dalam karya A Study in Direct and Indirect Rule pada tahun 1937 merupakan bukti yang sangat kukuh untuk menunjukkan sejarawan barat juga mampu untuk menulis sejarah yang bersifat objektif. Sekian saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saudari Nurin. Saya akan membuat kesimpulan tentang pembentangan kami pada hari ini. Kesimpulannya, kedua-dua pihak iaitu Eurocentrik dan Malayasentrik mempunyai sikap bias ataupun berat sebelah. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua-duanya saling mempertahankan pendapat masing-masing. Seperti yang pembentang sebelum ini katakan, penyokong Eurocentrik seperti John Bastin menentang pendapat KG Trigoning yang bersifat Malayasentrik. Masing-masing melihat kepada keburukan pihak sebelah dan menegaskan kebaikan pihak sendiri sahaja. Sebagai contohnya, Bastin berfikiran bahawa Malayasentrik berbahaya kepada penulisan sejarah Malaysia kerana menyeleweng dan penulisan mereka hanya akan mengecam dan mengkronologikan hal-hal negatif tentang kolonisme yang sebenarnya baginya membawa sumbangan besar terhadap persejarahan Malaya. Manakala, ahli sejarawan yang bersifat Malayasentrik pula tidak dapat menerima lagi unsur barat dalam mengambil bahagian dalam penulisan sejarah Malaysia.
Kerana seperti yang dikatakan oleh Zainal Abidin, tiada siapa pun dapat memahami orang Melayu lebih baik daripada orang Melayu sendiri. Ketidaksatuan pendapat dan kritikan yang dilontarkan oleh kedua-dua pihak ini jelas membuktikan bahawa ahli-ahli sejarah ini bertekad untuk mempertahankan pendapat masing-masing mengenai Eurocentrik dan Malayasentrik. Oleh itu, pada pendapat saya, penulisan sejarah ini sewajarnya perlu ada kesinambungan yang lebih meluas, iaitu menyentuh semua aspek politik, sosial dan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya ahli sejarawan tersebut. Penulisan mereka sewajarnya bersifat objektif dan saintifik agar penulisan mereka tidak terikat kepada sikap prejudis dan rasional dengan tidak saling menjatuhkan atau memburuk-burukan, tetapi menulis kenyataan situasi sebenar sejarah sebagai pengajaran bersama. Berikut merupakan senarai rujukan kami. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.